kucingku. Salam sahabat pembela kucing sekalian. Macam biasa saya dalam channel Cingku ini saya nak berkongsi tentang binatang kucing. Dan kali ini saya nak berkongsi tentang punca kenapa kucing dia mengalami ulcer dalam mulut dia ataupun luka dalam mulut dia. Ulcer ataupun bahasa Melayu rasanya ulcer, panggil ulcer jugalah ya dalam bahasa Melayu pun. Jadi saya tak nak bercakap panjang lah pula kali ini, nanti orang marah pula. Jadi pertama sekali punca dia adalah dia tergigit. Dia tergigit mana-mana dalam bahagian mulut dia ni. Jadi dia akan luka. Apabila luka dia akan terjadi ulcer lah ya. Dia akan terjadi ulcer. Itu yang pertama lah. Saya tak nak bercakap panjang ni. Itu yang pertama. Yang kedua pula adalah penyakit. Pelbagai penyakit lah, biasanya virus. Disebabkan dia berpenyakit virus, kena diserang oleh binatang virus. Binatang kucing tersebut diserang oleh binatang virus. Jadi dia akan mengalami kekurangan air dalam badan. Dia pun terjadi ulcer lah. Dia banyak penyakit lah. Penyakit autoimun pun dia boleh jadi ulcer jugalah ya. Jadi saya tak nak terangkan secara panjang lah. Cukup anda tahu dia punya punca kedua ini adalah penyakit. Jadi dia boleh menyumbang kepada ulcer juga. Jadi anda boleh tahulah kalau kucing contohnya ulcer. Jadi mungkin anda boleh periksa kucing lah. Mungkin dia sakit apa benda ke ya. Jadi ini ilmu yang boleh anda, apabila ada ilmu ni anda boleh lah lebih baik dalam penjagaan kucing. Jadi ini yang kedua penyakit. Yang kedua penyakit. Yang pertama dia tergigit. Yang kedua penyakit. Yang ketiga ni dia makan, dia kekurangan air dalam badan, dia kurang minum air. Dan dia macam ni, dia kurang minum air ni, dia macam mana? Dia jadi bahaya ni, dia jadi ulcer. Apabila kucing dia kekurangan air dalam badan. Disebabkan dia makan makanan kering seperti kibel yang banyak berkoyan-koyan. Biasanya memang orang bagi kibel lah kucing ni biasa. Dan memang dia tak elok, saya bukan nak kata tak boleh. Sebab kadang-kadang orang dia sibuk bekerja apa benda, memang dia kena bagi kibel makanan kering. Tapi sebenarnya makanan kering, terlalu kering ini memang tak elok. Dia boleh menyebabkan ulcer pada kucing jika kucing kekurangan minum air. Dia kurang minum air. Masalahnya apabila kucing ni dia tak pandai lah dia minum air ni. Dia kalau dia makan berkoyan-koyan, contoh sekilo sehari dia makan apa nama harimau, apa nama ni, makanan kering. Dia tak pandai nak balance. Dia contohlah dia kata, oh aku makan hari ni sekilo kibel, jadi aku perlu makan sekilo air ataupun air banyak. Tak ada, dia tak boleh berfikir macam tu. Jadi dia makan kibel banyak-banyak pun dia minum air tetap sedikit. Dia tak berapa nak ada akal lah kucing ni. Tidak ada akal kucing ni. Jadi dia pun kurang air. Lepas tu dia makan, apabila dia kurang air dalam sel-sel mulut dia ni yang disebabkan oleh kibel makanan kering, dia makan pula kibel, jadi dia akan dahlah kurang air dan dia punya sel-sel mulut lepas tu ada masuk pula benda yang kering, jadi dia akan terus menyerap air, menyebabkan luka ulcer lah dalam mulut dia. Ini benda yang biasa berlaku. Punca utama lah kucing ulcer ini sebab pemakanan dia. Dan saya nak sebut yang kedua pula, yang kibel tu masih okey sedikit lah. Kalau dia kekurangan air dia okey sedikit. Tapi yang saya nak sebut ni makan keropok. Kucing ni makan benda-benda macam jajan, keropok. Ini benda yang memang mudahlah menyebabkan kucing menjadi ulcer mulut dia. Sebab dia lebih kering, dia lebih menyerap air berbanding kibel. Dia lebih menyerap air dengan drastik berbanding kibel. Jenis macam keropok kering, jajan ya. Anda perlu faham apabila kucing ini dia, walaupun dia tak kekurangan air pun, dia minum air banyak. Tetapi dalam mulut dia ni apabila dia makan macam jajan, keropok tu, dia menyerap air dengan sangat pantas, sangat drastik ya. Jadi dia akan menyebabkan luka dalam mulut dia. Jadi itulah menyebabkan punca yang ketiga ini, dia ulcer. Dia pemakanan dia tu. Dia kurang air dan
pemakanan dia macam keropok jajan tu, anda jangan bagilah ya benda macam tu. Yang kibel tu, yang contoh kalau anda bagi kibel pun saya tak galakkan kalau anda nak, sebab macam tu, sebab dia benda kering ni memang tidak semula jadilah kucing ni ya. Ni benda kering sangat ni boleh menyebabkan ulcer. Cepat jadi panjang pula saya cerita ya bab ni. Sebab dia penting anda faham bab ulcer ini. Terutamanya jangan bagi jajan dan keropok. Benda-benda yang terlalu kering yang boleh menyerap air dengan pantas. Macam anda manusia, anda mesti faham ya, anda makan benda macam jajan yang kering, benda-benda yang macam tu banyak, mulut anda akan rasa macam kering, macam sakit ya. Itu anda manusia ya. Ini anda boleh faham lah kalau saya sebut ni, anda boleh faham ya. Saya tak nak cerita lagi, saya nak sambung kepada isi penting yang seterusnya adalah alergi. Alergi ni bahasa Inggeris dia adalah alahan ya. Bahasa Melayu alahan ni, Inggeris dia alergi ya. Alergi ni boleh dua lah. Alergi ini makanan. Pertama, makanan. Apa benda macam makanan lah. Dia makan macam allergen. Dia tidak kira allergen ni benda-benda yang boleh menyebabkan allergen macam setengah kucing dia tak boleh macam gandum, panggil gluten. Dia punya ada panggilan gluten, dia punya saya nak terangkan jadi panjang pula ya. Jadi saya nak sebutnya alergi ni boleh disebabkan dua, pemakanan. Yang keduanya persekitaran. Dia punya persekitaran lahir dia tersedut benda ni bagi kucing yang mudah mengalami alergi lah. Terutamanya kucing yang autoimmune, berpenyakit autoimmune ya. Ataupun kucing yang sudah dimandulkan, memang dia mudah mendapat penyakit lah. Kucing yang telah dimandulkan ini, dia punya kekurangan di situlah kucing yang dimandulkan ini ya. Macam saya ada cerita secara panjang lebar dalam video saya yang sebelumnya, kekurangan kucing dimandulkan ya. Bukan saya suruh anda jangan mandulkan kucing ya. Saya ada sebut dulu dia punya kelebihan mandulkan kucing, kekurangan dia, supaya anda boleh buat keputusan yang ya, anda nak buat apa, anda buatlah ya kucing anda ya. Jadi seterusnya, punca yang seterusnya berapa dah ni puncanya? Tak apalah ya. Puncanya seterusnya adalah bahan yang bertoksik seperti sabun, klorok, ya benda-benda macam tu. Dia terjilat, dia kucing tak adalah dia nak makan, dia nak minum klorok ke dia nak makan sabun, dia tidak ya. Tapi apabila sahaja dia terjilat pun sudah cukup untuk dia menyebabkan ulcer, benda-benda toksik macam tu. Kemudian yang seterusnya, dia termakan benda-benda, contoh dia tergigit makan benda-benda asing. Macam kucing ni dia tergigit plastik ke apa benda, besi ke apa benda. Sebab tu janganlah anda pergi buang merata-rata benda-benda macam besi, benda sampah sarap. Anda jangan buang merata-rata. Ni Islam tak ajar ya anda. Sebab tu anda tak boleh lah. Kebersihan ini dalam Islam adalah separuh daripada iman ya. Sebab dia membahayakan banyak benda, binatang-binatang dia menjadi bahaya apabila anda membuang sampah merata-rata. Terutamanya macam benda-benda yang besi, yang keras macam tu, anda jangan buang lah. Sampah sarap ini buang dalam tempat yang sampah layak untuk dibuang adalah di dalam tong sampah ataupun tidak merata-rata satu tempat. Yang keseterusnya ya pula ya. Saya rasa video ni dah panjang dah ya, walaupun saya kata nak pendek, tapi nak buat macam mana, banyak ilmu dan maklumat yang saya nak sampaikan. Yang seterusnya, dia malnutrition ya. Malnutrition ni dia kekurangan nutrisi. Dia kucing tu tak cukup zat ya, dia makan tak cukup zat, tak cukup zat. Susah pula nak sebut ya, sebab saya ni orang Kelantan ya, saya tidaklah bercakap KL hari-hari, jadi saya susah nak sebut sikit. Yang seterusnya adalah dia punya malnutrition, dia kekurangan zat. Apabila dia kekurangan zat, imuniti dia rendah ya. Jadi apabila imuniti dia rendah, dia boleh mudahlah terdedah kepada penyakit virus. Macam saya sebut tadi, punca dia juga adalah virus ya. Jadi virus akan menyebabkan dia ulcer juga. Dan last sekali, saya rasa last sekali panjang-panjang nanti orang marah pula video saya panjang. Hari tu saya dah kena maki ya.
entah siapa ya. Saya delete dah dia punya komen tu ya. Dia tidak membantu pun, sedangkan saya buat video pasal kucing saja. Sebab dia nak panjang, nak buat macam mana ya. Sebab kita nak sampaikan banyak maklumat ni, kenalah panjang. Baru dia masuk. Dia dapat disampaikan maklumat dengan banyak. Kalau video pendek 1 saat, 2-3 saat nak kita nak sampaikan banyak benda macam mana. Jadi yang terakhirnya adalah punca juga adalah kucing mengalami ulcer ataupun luka di dalam mulut beliau adalah apa benda ni adalah ubat-ubatan klinik wet tu ya. Contoh utamanya macam ubatan non-steroid anti-inflammatory ya, NSAID apa benda ya. Ini macam itulah dia punya singkatan ya. Ubat-ubat macam ni dia boleh dia sebagai side effectnya, dia punya kesan sampingan dia adalah ulcer. Jadi anda pun, sebab itulah saya, kalau ubat-ubatan wet ni, sebab tu saya sarankan anda rawat kucing dengan secara semula jadi dahulu sebelum anda pergi kepada wet clinic apa semua ya. Anda rawat secara daun rumput seperti yang saya kongsikan dalam video saya. Ubat-ubatan semula jadi ya, anda boleh rawat kucing yang contoh macam ulcer, kucing kena virus, paru apa semua, FIP, anda boleh rawat guna secara daun rumput semula jadi yang tidak ada kesan sampingan seperti mana ubat-ubatan yang steroid ya, ubat-ubatan yang di klinik wet tu. Jadi itulah dia punya kesan sampingan, dia punya punca terakhir daripada ubat-ubatan. Dia boleh terjadi juga ulcer. Jadi itulah maklumat dan ilmu yang saya sampaikan pada kali ini supaya adalah sedikit manfaat kepada anda pembela kucing di luar sana. Anda nak bela kucing, anda perlu juga ada ilmu ya. Ada sedikit ilmu, anda tahu benda-benda ni. Tak bolehlah anda bela macam tu saja. Jadi macam tu, video saya ni dah habis dah ya, sebab kalau saya panjang lagi orang marah. Assalamualaikum.